kawan aku hantar mesej. Okey. Disiplin lakonan dengan metod itu seperti sebutir emas, walaupun di dalam naskah dan pengarah lumpur, emas itu tetap terlihat dan berharga. Aku ulang sekali Okey. Disiplin Aku lakonan dah bumur tadi, jadi aku kena tangkap juga tu di. Okey. Disiplin Bukan yang macam kau kenal aku dulu di. Tahu faktor umur. Kau bukan tu sangat pergi. Okey. Dengar Okey. Disiplin lakonan dengan metod itu seperti sebutir emas, walaupun di dalam naskah dan pengarah lumpur, emas itu tetap terlihat dan bercahaya. Emas memang berharga. Sekarang ni 229 ni. 1 kilo ni. Jadi macam mana pun belilah emas. Sekarang ni simpan. Okay, right. So sekarang ni dia beli emas pun kena ada disiplin. Berlakon memang kena ada disiplin. Kalau tak ada disiplin, katalah orang tu lahir dengan bakat lahir dengan bakat, lahir dengan muka yang cantik, menjadi seorang Sri Panggung yang cantik, menjadi orang muda yang memang handsome, yang banyak orang like dalam Facebook dia, dalam Instagram dia, berTikTok punya ramai orang duk follow. Jangan berbigo lah Okey, berTikTok je sudah. Okey. Apabila ramai orang follow pun, producer pun ambil lah pelakon-pelakon yang ini, tapi dia emas sebenarnya sebab lahir dengan package yang cantik, dengan muka yang cantik. Tetapi kalau tidak ada disiplin, ke laut lah. Paling-paling seseorang tu akan bertahan 5 tahun. Kalau dia betul-betul laku 10 tahun, lepas tu kita di industri ini kita kenal dan kita tak mau ambil lah pelakon-pelakon macam ni tadi. Maksud dia Amy. Tapi saya apa pun akan ambil Zaidi Omar sebab Zaidi Omar disiplin dia bagus. Saya puji ni tau. Amy, satu ketika dulu Amy, aku syuting dekat Kuang Sungai Buloh. Okay, malam tu penolong pengarah telefon, Zaidi, besok Sinhan kita buat pukul 8 lah. Kat mana? Kat Kuang. Pagi ke lepas malam? Pukul 8. Merendah diri lah konon kan. Tak, Zaidi, hang menyakutan berapa? Pukul 8 bang. 8 malam Zaidi. Itu bukan masalah siapa-siapa. Itu masalah Zaidi Omar. Maknanya betul lah yang kami cakap tadi bahawa metod acting, teater ini mengajar kita berdisiplin dalam bekerja. Alright? Betul. So, pengalaman Amy sebagai tenaga pengajar dekat UiTM Shah Alam. Okey, pengalaman saya mengajar, kita ada banyak student dia kan, memang melahirkan student-student untuk jadi pelakon-pelakon ni. Kita budaya dulu dengan sekarang lain ni. Ini untuk anak-anak muda kalau ada student saya dengar pun sekarang ini, pelajar-pelajar di tahun yang sekarang ini, di era 20-an ni, di era diorang ni agak manja agak manja, tak kuat jati diri macam kita ni. Macam saya di IBS dulu kan, saya sampai ke tahap sebab nak belajar berlakon punya pasal 6 bulan training bersama dengan IBS. Masa tu memory recall, ambil file itu, gunakan emosi dia. Memory recall itu juga di dalam Stanislavski, di dalam The System. Okey, jadi sekarang ini dengan dulu memang berbeza dia. Memang berbeza. Jati diri kita dulu lebih kukuh. Sebab kita tahu kita susah dia. Betul. Apabila perubahan daripada dulu kita struggle, punyalah berjuang nak jadi pelakon yang bagus, sanggup makan biskut 4 segi. Saya nak tanya juga, Zaidi, kita tukar sekejap boleh tak? Saya rasa penonton akan setuju. Zaidi Omar, bagaimana Zaidi Omar mula bertapak menjadi pelakon yang hebat, yang terkenal? Boleh tak kita tahu sekarang ni? Janganlah cakap hebat. Tak hebat mana pun. Okey, boleh tak saya tahu bagaimana Zaidi Omar mula untuk bertapak menjadi seorang pelakon? Sebelum Amy pentaskan Tanah Bernanah di panggung sasaran USM Shah Alam, saya berlakon Bukan Bunuh Diri karya Dinsman. Wow, itu saya respect. Monodrama Dinsman di panggung Dewan Mahasiswa. Pengarah dia Yalal Abu Acin. Zaidi yang pegang watak utama. One man show. Okay, alright, respect. Tapi tak lamalah dalam 50 minit. 50 minit non-stop berada di atas pentas. Itu patut kita respect, okay? So, macam mana saya jaga crowd? Yang paling saya bimbang ada takut crowd tu ada yang keluar, ada yang bangun dan belah. Alhamdulillah tak ada. Itu tahun bila ni?
tahun 90 USM Pulau Pinang. Tengok tak saya sekarang ni, saya dah ambil alih kerja dia, saya tukar dia tapi sekarang. payment aku juga. Sebelum saya berlakon lalat, one man show juga. Itu tak lama, itu cuma 70 itu skrip siapa? 75 minit. Nama skrip dia Omar Mahdam. Teater lalat? Lalat. Di? Saya memang tak pernah dengar teater lalat ni. Tak apa, aku pun pernah dengar. Amy, kita kembali kepada situasi sekarang. Abang ni ada okey dah ke? Belum lagi. Amy, kita kembali pada situasi sekarang. Okay? Kalau aku nak cerita perjuangan aku dalam bidang teater, kenapa aku lambat berlakon filem ketika umur 30 tahun, aku nak matangkan dulu aku punya ilmu teater lakonan ni. Bila dah matang, dah confirm, aku dah cukup ilmu untuk berlakon filem, barulah aku pergi uji bakat perempuan, isteri dan ... Okay? So, tadi Amy cakap budak dulu dengan sekarang lain, manja. So, manja ini apa efek kepada industri kita? Banyak. Kalau dia kata industri lah. Dia memang industri teater, industri filem. Dia kerana industri ni kita memang kena berkembang di memang industri. Manja ini kerana dunia kita yang dah berubah ni, tambah pandemik menyebabkan dunia semakin berubah. Jadi manja ini juga adalah kerana memang kita kesusahan yang kita hadapi di saat ekonomi kita pada orang-orang yang lahir tahun 60-an, 70-an, 80-an daripada macam Zedi Omar bagi kita berlakon tak bagus macam mana, dah upload di dalam IG, kemudian mengharapkan like bila dapat 100,000 baru producer pun ambil. Jadi sekarang ini berdasarkan producer pun ambil pelakon berdasarkan like yang banyak. Jadi bila like yang banyak, acting dia belum melalui macam Zedi Omar melalui proses teater. Jadi bagaimanakah kualiti sesebuah teater, kualiti sesebuah filem, drama TV atau drama radio nak bagus kalau kita ambil pelakonnya berdasarkan like sahaja. Jadi itulah bila kita nak pergi ke industri, kita kena imbang di mana pelakon-pelakon yang memang lahir dengan bakat, yang dapat like banyak, kena usahalah diri, matangkan diri baru pergi kepada filem. Kenapa Zedi Omar begitu? Kenapa tak yang sekarang ini pergi apa yang dilakukan oleh Zedi Omar? Zedi Omar melakukan ini kerana teater adalah ruang di mana belajar lakon di peringkat asas. Filem, drama adalah bukan lagi belajar akting. Di situ dah kena pandai akting. Di situ adalah level akting di peringkat advance. Di peringkat teater asas tu diasah di. Supaya seorang pelakon tu bagus berlakon. Kerana sebulan 45 hari berlatih lakonan di dalam bidang teater, kita diajar improvisasi, diajar kenal diri, sedar ruang, sedar teman lakon. Jadi ada banyak term acting yang kita belajar dalam tu. Pelakon-pelakon di Malaysia, jika anda berlakon, tolong tahu term acting ini. Apa improvisasi, apa sedar diri, apa sedar ruang, apa sedar teman lakon. Kena tahu. Supaya kita ni cerdik sikit lah. Cerdik sikit nak compare dengan orang lain. Jadi, producer tak pening, director pun tak pening. Teman lakon pun tak pening, kan? Jadi, pelakon-pelakon, mohonlah saya rasa tahu term acting ni, supaya bila berlakon tu tahu apa yang kita buat. Jadi pelakon-pelakon ini haruslah meningkatkan kualiti lakonan diri di peringkat asas, iaitu di peringkat teater. Kemudian berterbanganlah di atas dunia ini, di atas pentas dunia ini mencari rezeki. Kalau kita dah kukuh, bertebaranlah, pergilah ke drama ke TV ke, akting kita tak akan sama di. Betul? Kalau kita asas kita ni hanya daripada lompat terus kepada filem saja, lompat terus kepada drama TV saja, bagilah 5-4 karakter selepas tu yang sama je karakter dibawa ni. Jadi akan hilang terus. Betul. Jadi maknanya betul lah bila aku cakap bukan soal berapa cepat pelakon tu naik, berapa lama dia boleh bertahan.